Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, baik. Alright, so tanpa membuang masa, so kita akan masuk kepada a new topic called as a simple array. Simple array. Okay. Alright. Array ni kita dah lihat function. Okay, sebelum ni kita dah lihat function which is how you want to organize your program become more rugged. Okay, kita nak nampak lebih kita kata lebih tersusun ya. Kita nak nampak kita punya program kita tu nampak lebih tersusun, lebih sistematik. So bila dia lebih sistematik, so you able to diagnosis you punya program you jikalau ada sebarang masalah. So kita dah lihat dah beberapa contoh berkaitan dengan function, dan you pun dah buat laboratories berkaitan dengan function. So untuk hari ini adalah macam mana kita nak faham berkaitan dengan array ni. Okay. Jadi contoh kalau kita kata kalau kita ada satu kalau kita ada variable, macam mana kita nak declare variable? Apa yang you akan buat? You akan set variable dengan data type dia lah. Okay, so katakan integer, kemudian you akan namakan variable tersebut sebagai contoh x. Kemudian mungkin juga you akan initialize nilai x tadi tu dengan nilai kosong. So jikalau you ada satu variable, you akan buat lebih kurang macam ni lah. Kalau you ada dua variable, apa yang you akan buat? So saya akan namakan y sama juga dengan katakan kosong. And jika saya ada variable yang ketiga pula, z. Okay, saya akan buat macam ni. Okay. Jikalau saya nak declare lebih kurang 10 variable, okay, so you akan buatlah x1, y1, okay, x1, x2, x3, x4, x5 sampai x10. Dan you akan initialize setiap value x1 tu sampai x10 dengan nilai-nilai yang tertentu. Maksudnya kita boleh kata kalau saya nak declare sebagai contoh variable dengan 10 variable, maka saya kena ada 10 statement ataupun 10 line. Saya kena ada 10 line. Okay. Betul tak? Setuju tak? Sir, ada orang tak boleh masuk. Ada orang tak boleh masuk lah? Okay, tak apa-apa. Okay. Okay. Okay, so you ada 10 line. Setuju Bila you ada 10 statement, maka you ada 10 ataupun 10 statement, so you ada 10 line lah untuk you access ataupun you nak create variable. Kalau 100, macam mana pula? Maka you ada 100 line. You ada 100 line untuk you nak declare variable tersebut. Jadi dia tak jadi kita kata praktikal lah bila kita ada 10-20 variable yang perlu kita declare untuk kita maka you kena create sebanyak 20 line variable pula jadi tak berapa praktikal. Maka secara amnya jadi kita perlu atasi masalah tersebut. Maka di sini kita boleh gunakan satu kaedah yang dinamakan sebagai array. Satu kaedah yang dinamakan sebagai array.
Jadi topik ni akan membincangkan berkaitan dengan array. Okay. Alright, so kita lihat dulu lesson outcome. So untuk from this lesson outcome, you can array declaration and also the initialization. So at the end of the lesson, student should be able to describe and explain array declaration dan juga you nak initialize array tersebut. Macam mana you nak using the array to character array, using the character, maksudnya character ni jenis data type of the array tersebut. Dan macam mana you nak gunakan array berkaitan dengan karakter. Kemudian macam mana you nak gunakan array dalam sesuatu function. Kita dah belajar function. So macam mana you nak gunakan array tersebut. Jadi ada two type of method if you want to using the array inside the function, which is kita dah tahu dah dalam function ni kita boleh pass parameter atau kita tidak mahu pass parameter, kan? So maksudnya you nak hantar data dekat sesuatu daripada main, you nak hantar ke function, you nak hantar data, ataupun you tak mahu hantar data, you nak just panggil function tersebut untuk laksanakan sesuatu task. So dalam situasi ni kita nak lihat penggunaan array apabila kita nak pass. So you have the passing entire data ataupun you nak passing element. So ni adalah istilah-istilah yang baru dalam array nanti yang you akan pelajari nanti. Kemudian kita akan lihat data dalam bentuk dua dimensi. Dua dimensi ni maksudnya two dimension, maksudnya kita kata dalam bentuk macam ni lah. Kita kata data yang kita ni adalah dalam bentuk koordinat. Okay, koordinat X dan juga Y. Nah, kita ada single koordinat yang awak lihat data-data yang selalu kita gunakan adalah single koordinat. Sekarang ni kita ada dalam bentuk data dalam bentuk dua koordinat. Okay, dua koordinat. Kemudian kita ada data dalam bentuk tiga koordinat. Bila dia lebih daripada 3 koordinat, so kita akan lebih daripada 3 koordinat, maka kita akan boleh buat multi koordinat. So tapi untuk you punya topik ini hanya cover sehingga 2 koordinat sahaja. Okay, 2 koordinat. So macam mana kita nak create sesuatu data dalam bentuk 2 koordinat. Okay, so itu yang you akan pelajari untuk hari ini. Okay. So introduction, an array is a group of memory location that have the same name and also the same type. Okay, it's allowed to store a sequence of value. There are two type of array, one dimension dan juga multi dimension. Okay, so contohnya awak lihat sekarang sini adalah satu contoh one dimension. So apakah yang dinamakan mempunyai nama yang sama? Nama tu maksudnya A tadi itulah, bila you declare sesuatu variable dengan sesuatu nama dia, contohnya nama variable tadi tu X. Jadi you nak create berapa banyak variable tersebut. Contohnya saya nak create 10. Saya nak create 10. Maka kita kata dia mempunyai nama yang sama iaitu X10. Maksudnya X tu ada sebanyak, dia akan repeat sehingga 10 kali. 10 kali dia akan repeat. Maksudnya you ada content dalam variable tersebut tu adalah sebanyak 10. Okay. Maksudnya macam ni. Okay, saya punya objektif saya adalah untuk saya create variable. Okay, saya nak create satu variable yang mempunyai 10. Maksudnya saya nak create, saya nak create 10 variable. Macam mana saya nak create 10 variable? Jadi saya akan buat contoh saya akan buat X, Y, Z, lepas tu A, B, C, lepas tu D, E, F. So ni ada 9, F, G. So ada 10 variable. Dan ke 10 variable ini mempunyai ada punya data dia. Cuma jadi kita nak gunakan dalam bentuk konsep array. Kita nak guna konsep array. Jadi konsep array ni kita akan declare dia sebagai macam mana? Kita akan declare sebagai A bracket 10 macam ni. Kita akan declare dia. Bila you declare A bracket 10 maksud ni, apa yang dia akan buat? Dia akan buat apa?
dia akan create automatic. Automatic iaitu kita akan create sebanyak A bracket kosong. A bracket kosong ini adalah satu variable. Satu nama variable seolah-olah dia represent nilai X tadi. Okay, variable name tadi tu seolah-olah represent sebagai X. Yang ini dia automatic create. Kemudian dia akan create A1 variable name sehinggalah A9. Sehingga A9. Bila kita kira ni dapat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita dah create secara hanya menggunakan satu statement. Kita dah create satu statement untuk kita gunakan satu statement untuk create 10 variable. Berbeza dengan yang ini. Kita perlukan lebih kurang 10 line instruction untuk kita create 10 variable. Ini kita hanya perlukan satu line untuk create automatic 10 variable. Boleh? Setakat ni boleh faham tak? Sekarang ni boleh faham tak? Boleh. Boleh So itu dia punya konsep dia. Okay, itu konsep dia. Jadi setiap ni, so ni dia panggil, jadi A ni bila you buat A, dia akan automatic letak kat sini A bracket kosong. Kalau you buat contohnya nama bracket 10, maka dia akan automatic create nama bracket kosong, nama bracket 1 sehingga nama bracket 9. Dan total dekat sini adalah sebanyak 10. Okay. So that is the concept. Macam mana dia automatic create benda ni, variable ni. So you ada satu variable yang mempunyai nama. Nama yang sama. Cuma yang dia membezakan di antara nama kosong dengan nama satu adalah bracketnya ni. Okay. Bracket ni dia automatic create. Bracket kosong, bracket 1 iaitu dia memisahkan di antara setiap benda ni. Jadi setiap benda ni kita namakan dia sebagai apa? Kita namakan dia sebagai A0, A1, A2, A3. Semua ni kita namakan dia sebagai elemen. Kita namakan dia sebagai elemen. Elemen yang pertama, elemen yang kedua, elemen yang ketiga dan seterusnya. Okay. Bila you create 10 ni, dia automatic create A bracket kosong. Dia akan start dengan kosong. Dia start dengan kosong, iaitu A bracket kosong itu adalah represent kepada elemen yang pertama dalam kita punya array tadi. Okay, boleh? Okay. Alright, so kalau you faham, so jadi ini adalah dia punya contohnya. Ini dia akan buat apa? Float. Float ni adalah, ini adalah array name. Array name. Name dia apa dia? Sama juga dengan weight. Okay. Dan ini adalah dia punya array size. Okay. Array size. Sebanyak 5. Ni size dia. And ini adalah data type. Okay, data type untuk weight tadi ataupun array tadi. Okay, data type dia adalah dalam bentuk float. Okay, dan dia akan create sebanyak apa? Sebanyak 5. Jadi kita ada 5 elemen. Dan kita kat sini kita akan namakan dia sebagai weight bracket kosong. Jadi kita akan dapat weight kat sini, weight bracket kosong, weight bracket 1, weight bracket 2 sehingga weight bracket 4. So sehingga semua ni dinamakan sebagai dia punya kita kata dia punya variable name lah untuk setiap ataupun kita kata elemen dia. Okay. Alright. So kita lihat. So tadi kita dah lihat dalam bentuk declaration. Sekarang ni kita akan lihat cara untuk kita declare dan juga kita nak initialize setiap array yang kita create tadi.
Sebagai contoh, A ni. To declare an array name ARR, okay, dengan size dia 5. So kita akan create dengan satu array yang nama dia apa adalah ARR bracket 5. Kan? Jadi kita akan buat apa? Kita perlu standardize kita punya data type dia. Okay, data type dia adalah integer. Jadi kita akan automatic create AAR 0 sehingga AAR 4, okay, represent dengan dia punya setiap elemen dalam kita punya array tersebut. Number B pula adalah kita nak declare sesuatu array dengan size dia adalah sebanyak 5, tapi apa yang kita buat dekat sini adalah kita initialize keseluruhan elemen di dalam array tersebut dengan nilai dia sebanyak 0. Okay, nilai dia sebanyak 0. Boleh? Jadi, so ini adalah dia punya elemen name pada setiap kita ada kita kata di dalam array tersebut, elemen dia, okay, untuk setiap elemen dia, nilai dia adalah sebanyak nilai dia adalah 0. So ini adalah kaedah untuk you nak set keseluruhan konten di dalam array tersebut dengan nilai dia sebanyak 0. Untuk yang B ni. Yang C ni to declare, so ini adalah kita nak declare sesuatu variable, okay, di dalam array tersebut mempunyai initialize value yang tertentu, yang tertentu. Maksudnya ada nilai-nilai dia. Okay, ada nilai-nilai dia. So nilai-nilai dia adalah 10, 20, 30 dan seterusnya. Manakala ini adalah satu contoh yang lain yang mana kita nak declare sesuatu variable dengan contoh data type dia adalah float. Okay, so you tak bolehlah buat integer, dalam tu you buat float. Okay, contohnya saya buat 10.9 macam tu. Tak boleh lah. Dia akan jadi error dekat situ. So dalam array ni dia akan standard dia punya data type untuk keseluruhan elemen. Keseluruhan elemen ni adalah sama. Okay, dia ada sama. Dan you tak boleh buat lah kalau you declare 5, you initialize sebanyak 6. Masalah dia akan keluar error dekat situ. Okay, boleh? Boleh faham tak setakat ni? Senang lah. Boleh sir. Boleh senang aja ni array ni, tak usah. So kita akan lihat seterusnya adalah kita nak buat satu karakter dekat sini. Kalau awak lihat dekat sini, karakter. Okay, karakter. Iaitu kita ada karakter HELLO. So kita ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So bila you declare karakter dekat sini, nampak dekat sini. So yang ni, apa yang you lihat dekat sini, dia tambah satu /0. So for the character at the alphabet 5 ni carries the value backslash ataupun forward slash, bukan backslash, ini adalah forward slash 0 which known as a null character. Null character adalah dia akan terminate. Okay, dia akan terminate, dia akan simpan dekat sini. Bila kita nak read character ni sebagai string, so dia akan baca HELLO ni sebagai satu string. Dan dia akan, bila dia lihat saja /0, dia akan terminate tersebut. Okay, dia akan terminate. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi berkaitan macam mana kita nak lihat karakter ini dia buat dalam bentuk, kita nak display dia dalam bentuk string. Okay. Alright, sebagai contoh. Okay. So, okay, ni kita akan declare integer A bracket 5. Apa yang kita akan buat dekat sini, yang first line dekat sini adalah kita akan declare satu variable, nama dia variable dalam bentuk array, iaitu variable name dia adalah A. Size array adalah sebanyak 5. Size array adalah sebanyak 5 dan kita initialize untuk setiap elemen tersebut dengan nilai dia adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Printf, apa yang dia buat untuk line yang kedua dengan line yang ketiga ini? Line kedua dan line ketiga ini adalah kita nak akses, okay? Kita nak akses di dalam setiap
kita punya array kita dengan nilai dia berapa banyak. Sebagai contoh, A bracket kosong. So A bracket kosong ni adalah indeks kepada kita punya array dekat sini, iaitu kat sinilah kosong. Ni adalah 1, 2, 3, 4. So A bracket kosong dia akan baca konten di dalam A bracket kosong ni. Apakah konten di dalam dia? Nilai konten di dalam dia adalah sebanyak 1. So dia akan bacalah array A bracket kosong sama juga dengan, so awak anggap saja A bracket kosong ni adalah variable name yang dia create oleh C tadi. Okay, compiler tadi dia automatic create, bila you create satu array A bracket 5, dia automatic create A bracket kosong sehingga A bracket 4. So size di dalamnya adalah sebanyak 5 size. So di dalam semua benda ni, apa yang dia akan buat adalah dia akan nampak kat sini dia ada create automatic dan dia ada content di dalam content tersebut dia akan kat sini A4 adalah sebanyak 5. Okay, size dia adalah sebanyak 5. Ni adalah size dia. Okay, so unit access untuk setiap elemen ni kita akan panggil dia lah. Okay, iaitu A bracket kosong. Okay, A bracket kosong ni adalah satu variable name yang automatic dia declare oleh compiler, dan nilai dia adalah, kita lihat konten di dalam A bracket kosong tu apa dia nilai dia? 1. So dia akan create kat situ. Okay, boleh contoh yang ni you akan access individu untuk setiap elemen satu persatu lah. Kalau you ada 10 array, dia punya size dia ada sebanyak 10, so you nak access dia untuk setiap elemen tadi, you akan buat A bracket kosong, A bracket 1 sampai A bracket apa? 9. A bracket 9. Boleh? Okay. So, seterusnya, kalau awak lihat slide yang seterusnya adalah macam mana kita nak display, okay, keseluruhan elemen di dalam apa? Di dalam array tersebut, kita nak display satu persatu. Macam mana kita nak buat? So kita boleh gunakan dalam kita punya coding kita, iaitu kita boleh gunakan for statement. For statement. Apa dia buat dekat sini adalah, pertamanya sekali kita declare satu variable I yang digunakan dalam kita punya for statement. Kemudian kita declare, kita buat satu array, iaitu A bracket 10. Dan A bracket 10 di dalamnya ada dia punya nilai-nilai dia. Macam mana kita nak display setiap nilai di dalam array tersebut? So I sama dengan kosong, I kurang dengan 10 dan I plus plus. So kat sini kita akan buatlah print array %d. %d dan juga %d. Ada 2% dekat sini. So I dekat sini dan juga yang ini. So kita akan dapatlah A bracket kosong, ni adalah A bracket kosong. Nilai dia adalah sebanyak 1. A bracket 2, A bracket 1, nilai dia adalah sebanyak 2 dan seterusnya. So A bracket kosong, A bracket 1, A bracket 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia akan tamat sehingga A bracket 9. So size daripada A kosong sehingga A 9 adalah sebanyak 10. So dekat sini kita set I sama juga dengan kosong. So I kat sini A bracket kosong. So dekat sini kita akan dapat nilai dia A bracket kosong. Apakah di dalam konten di dalam A bracket kosong adalah nilai 1. So dia akan ganti dengan 1. A bracket 1 sehingga nilai dia adalah sebanyak 2. Okay. Dan seterusnya lah. So bila you masuk for statement, I sama dengan kosong, dia akan check adakah I kurang kosong, adakah kosong kurang 10, betul. So dia akan buat di bawah ni. Habis yang ni, so dia akan pergi kat sini, dia akan tambah nilai I, check balik, kena ulang balik kat sini. Dia check I tambah dengan 1, so kosong tadi I, kini akan bertambah menjadi 1. Dan dia akan semak, adakah 1 kurang 10? Ya, betul. Kalau betul, dia akan buat ini. Sehinggalah I tadi, bila I sama dengan 9, okay, so 9 campur dengan 1, dapat 10. Adakah 10 kurang dengan 10? Tak. 10 adalah sama dengan 10. Bila 10 sama dengan 10,
Maksudnya condition dekat sini adalah false, hasil dia adalah false, so dia akan keluar daripada loop tadi. Okay, keluar daripada loop. Boleh? So example 2 ni ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Mana yang lain? Faham ke tak faham? Faham. Faham, sir. Alright, Cun. Bagus ya, awak boleh faham. Dengar tu langsung tak faham. Dulu lah saya ajak dulu. Oh, jenuh. Ni Alhamdulillah you kira you boleh apa ni, kita kata you boleh nampak lah. Kan? Boleh faham benda ni. Alhamdulillah. Bagus. Alright. So tanpa membuang masa, kita lihat lagi. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay. Okay, sekarang ni apa yang awak lihat adalah kita nak akses satu array dalam bentuk karakter. Ini kita declare array X. Kita declare apa? Array dengan nama dia X. Size dia berapa banyak? Size dia sebanyak 6. HELLO. Kenapa kita declare sebanyak 6? Kat sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita nak letak satu // kosong dekat sini. Jadi kita perlukan letak 6 dekat sini. Itu sebab dia kita letak 6 kat situ. Kemudian kita declare pula kat sini karakter X bracket 6. Kemudian kita terus letak string. Ni dalam bentuk string. HELLO. Okay. HELLO. Okay, kita lihat. Satu, kalau you nak akses setiap huruf di dalam perkataan tersebut. Kita tahu hello ni satu perkataan dan declaration dekat sini dalam single, nampak ni HELLO. Kita ada single quote dekat sini. Maka kita kata kita nak akses setiap huruf di dalam array X kat sini. Macam mana kita nak buat? Maka kita boleh buat kat sini scanf %C. %C dekat sini. Okay. So ada contoh tak? Okey, tak ada. Yang ni pula adalah kalau kita nak declare, kalau kita nak display string perkataan. And kita nak display perkataan, kita akan buat %S dekat situ. Kita akan buat %S. Maksudnya you akan display satu perkataan hello, atau you nak display H, you nak display E, you nak display L, O. And macam nak display setiap huruf, maka kita akan buat %C dekat situ. Contohnya macam ni. Jadi kita dah declare satu, awak lihat dekat sini, satu karakter. Okay, R6 dan juga kat sini awak lihat kita akan buat HELLO. So kita boleh gunakan for statement tadi untuk kita display satu persatu dekat sini. Okay, satu persatu setiap elemen tadi. Okay, so kita akan printing %C array I sama juga dengan kosong. So ni kita akan dapat kat sini ARR kosong, ARR 1 dan sehingga ARR 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so ni adalah elemen dia. Okay, kita akses satu persatu. Kalau kita nak akses keseluruhan, apa yang kita buat? Kita akan ganti printing %C. So dia akan print keseluruhan perkataan. Ini adalah dalam bentuk apa? String. Okay. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat dalam bentuk string. Okay. So boleh. Kita akan buat %S dekat sini. So dia akan dapat display hello. So beza yang ini example 4 ni dengan example 3 ni beza. Nampak kita akses elemen di dalam array tersebut. Yang ni kita buat apa? Kita akses keseluruhan perkataan di dalam ARR tadi. Array tadi ni kita akses keseluruhan ayat dia. So bila dia baca, dia akan terminate, dia akan display sehingga dia jumpa /0. Bila dia nampak /0,
maka dia akan terminate dan dia akan keluarkan perkataan apa yang you create dekat situ. Kalau you buat hello world, so you tamat dekat mana? Hello space world dan perkataan D yang terakhir, dan dia akan tambah satu lagi simbol iaitu apa? /0 untuk dia buat sebagai stopping kriteria untuk dia tahu di mana itu adalah perkataan yang user declare, yang dan apabila kita access dia, okey, apabila kita access dia dengan menggunakan %s, so dia nak berhenti dekat mana? So dia akan berhenti sehinggalah dia berjumpa /0 tu selepas D. Jadi awak akan display apa? You akan display hello world. And you buat hello world. So kita punya target kita adalah kita nak display semua ni. Jadi compiler ni dia akan stop sampai dia akan jumpa apa? /0 dekat sini. So boleh nampak dia akan automatic add dekat sini ni lah. You tak perlu nak add, dia akan automatic add dekat sini. So bila dia nampak ni, so dia akan automatic baca keseluruhan double quote yang you set tadi ni, itu sebagai satu string yang perlu kita ataupun yang compiler perlu display kan. Okay. Example yang kelima ni. Okay. Awak boleh lihat dekat sini. Kita akan declare satu karakter string yang pertama dengan size dia sebanyak 20. Manakala string yang kedua dengan tidak ada sebarang size kat sini. Dia buat size kat sini ni, dia blank. Dia tak tulis sebarang size kat situ. Okay. Sebab apa kita buat macam tu? Kenapa kita buat macam tu? Tujuan dia kita nak buat macam tu, yang string nombor 2 ni, nampak tak string nombor 2 ni? Okay, nampak tak? Nampak. Nampak ni. String nombor 2 ni, kenapa kita buat dekat dia punya array size ni, kita tak buat sebarang nilai. Kenapa kita buat macam tu? Sebab dia kita biarkan kosong dekat situ supaya kita beri satu option kepada compiler untuk fikirkan berapa banyakkah size array yang perlu compiler tersebut untuk create untuk kita letakkan perkataan good morning ni. And good morning. So kita lihat size dia perlukan ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. So space 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kita perlukan 12 campur dengan 1 /0. So kita akan dapat 13. Jadi 13 ni kita tak boleh nak kira. Kan? Kita letakkan saja dekat situ kosong. Blankkan nilai dia. Biar compiler sendiri fikirkan berapa banyak yang dia perlu letakkan size tersebut di dalam memori untuk dia sumbat nilai perkataan huruf G, O, O, D, space, M, O, R dan seterusnya. Jadi itu adalah kaedah yang selalunya yang kita boleh buat dekat situ supaya kita create automatic. Compiler akan create automatic secukupnya. You tak nak fikir lagi dah benda tu. Jadi line yang ketiga, okay, instruction yang ketiga adalah print enter a string. So kita akan buat scanf %s dan kita akan masukkan satu string kat sini, enter a string, kita akan masuklah hello space there contohnya. Kemudian kita print apakah yang content dan hello there ni dia akan masuk ke mana? String yang pertama. String yang pertama. Dia akan masuk dalam satu variable ni, nama dia string 1. Print f string 1. Bila kita print f string 1 ni, apa yang kena buat kat sini? Kita akan dapat hello. Manakala string yang kedua ni, kita akan dapat perkataan keseluruhan good morning. String 1 is used to store any input from the user. However, only the first string hello could be stored. String 2 is initialized with the two word good morning. Therefore, due to the initialization, it hold both word good and also the morning. Hak ni saja kenapa dia display hello saja ni? Kan? Sebab kita letak dekat sini hello. Bila kita letak space kat sini, kan? Kita letak space kat sini, kan? So dia akan automatic terminate. Okay, scanf ni dia akan baca bila you buat hello, you tekan space,
Okay, you buat there. So space itu adalah pemisah kepada hello dan juga there. Jadi bila dia nampak pemisah, dia akan letak satu \0 dan automatic dia akan store dalam string 1. Sebab itulah you akan dapat satu perkataan hello sahaja, tidak ada there. Sebab apa? Sebab ada space kat situ. Kalau you joinkan hello there tadi tu, you joinkan dengan apa? You sambung terus. Okay? You sambung terus. Tidak ada sebarang space dekat situ, maka dia akan display keseluruhan hello there kat situ. Cuma dalam bentuk sambung kan, dia akan bersambung terus. Boleh? So kat sini sebab dia punca dia pisah dah adalah sebab ada space kat situ. You tak boleh buat string tadi tu, you buat space. So dia bila buat space macam tu, dia akan automatic create sebagai pemisah. Jadi pemisah tadi tu adalah /0. So compiler akan letak hello, kemudian dia akan end dengan with the /0, kemudian dia akan tambah there /0. Bila you nak display string 1 tadi, apa yang dia akan buat adalah dia akan store di dalam string 1 hanya hello sahaja yang store dalam string 1 tadi. Okay, boleh faham ini? So hati-hatilah bila you nak bagi user masukkan sebarang. Contohnya you buat dalam you punya mini project, okay, masukkan sebarang password. So pastikan password tadi tu tidak ada sebarang space lah. Maksudnya satu password saja. Contohnya you buat password apa? Password dia adalah metrik. So you akan buat MTRIX. So you tak boleh jangan buatlah metrik MTRIX space 1. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena buat metrik 1. Joinkan terus. Lepas X terus letak nilai 1. Itu sebagai dia punya password dia. So baru dia boleh store di dalam variable name dalam bentuk string. Okay. Passing array to the function. So passing array to the function, macam mana yang kita lihat adalah kita nak hantar ke function. Jadi daripada main kita hantar ke function, sama ada kita nak passing a single element atau kita nak passing entire element. So kita lihat dekat sini macam mana kaedah untuk kita passing array dalam function tersebut. Okay, contohnya sekarang ni kita ada satu, ini adalah function prototype. Kenapa ada kat atas? Sebab kita punya function kita ni duduk dekat bawah. So kita ada function prototype dekat atas kat situ. Kemudian kita ada main, kita ada declare satu variable. Okay, variable. Kita declare array dengan nama dia adalah sebanyak array. Okay, dengan data type adalah integer, size dia adalah sebanyak 30. Okay, so kita dalam memori nanti dia akan buat apa? Dalam memori, so kita ada sebanyak array kosong sehingga array 29. So nilai kat sini adalah dia tak initialize, so kita kata unknown value lah, kita tak tahu apa nilai dalam dia. Jadi bila kita panggil function, kita panggil function dekat sini, okay, function nama ni adalah function name, kita nak call function dan kita hantar array. Nampak ni, kita hantar array, kita ambil nama array tadi, kita hantar. Kemudian yang akan sambut dekat sini kat function adalah integer sama data type dengan yang kita declare. Kemudian kita ada satu lagi nama kat sini, array bracket. So kita akan passing entire array dekat sini. Dan kita akan tulis kita punya statement. So ini adalah kaedah untuk kita pass entire array dalam sesuatu function. Maksudnya apa? You declare atas kat sini. So dengan array name dia adalah array. Okay, kemudian you hantar ke function. Okay, ke function daripada main. Ni daripada main, you nak hantar ke function. You akan hantar dia punya array name. So tepat dekat sini sambut, you lihat kat sini. Macam mana dia cara buat declaration untuk dia sambut. So dia akan sambut integer, sama juga macam mana yang kita belajar function. Mesti ada data type dekat sini, dekat integer. Kemudian array name dia apa dia? Cuma dekat sini dia akan sambut array dia dan ada bracket dekat sini. So dia akan sambut, yang ni akan pass entire array. Yang ni dia akan sambut pun secara entire array. Nampak? Dia kena selari. Sana hak main declare array dalam bentuk data type integer, dekat function kena sambut data type dia pun kena sama, iaitu dalam bentuk integer. Dan you punya objektif adalah untuk pass entire array,
maka dekat function dia kena buat terima pun dia kena terima dalam bentuk entire array. So dia kena selari benda tu. Boleh? Okay. So seterusnya macam mana kita nak passing element of the array to the function. Ni kita nak tadi entire, yang ni adalah single element, satu per satu. Kita nak hantar satu per satu dekat function. Jadi bila sebagaimana you tahu array, kata kita declare kat sini array, dia akan create automatic kosong, array 1, array 2 sehingga array 29. Ya. So compiler akan automatic create variable ataupun kita kata element array name. So kita ada berapa elemen? 30 elemen, dan setiap elemen tadi tu ada dia punya nama dia, iaitu array bracket kosong, array bracket 1, array bracket 2. So setiap elemen ni adalah dia punya nama yang dia create sendiri oleh compiler, automatic create. Jadi bila kita nak pass single element, maka kita buat apa? Function array 5. So kita akan pass array 5. Array 5. So kita akan pass dia. Kita akan pass variable dia. So dekat function dekat sini pun kita akan buat satu function dengan, kalau kat sini kita hantar satu elemen, iaitu mewakili satu elemen tu adalah mewakili satu variable, maka dekat function dia akan apa? Dia akan sambut pun satu variable. Kalau dekat function you submit dekat function, katakan function tadi you hantar apa? Array 3, array 4. So you hantar berapa variable? You hantar 2 variable. So dekat function dekat sini, apa yang you kena buat adalah void function pun sama jugalah. So integer x, integer y. So you akan sambut 2 variable. Yang ni hantar 2 variable, dekat function akan sambut 2 variable juga. Dan cuma cara you hantar variable tersebut adalah berdasarkan, berkonsepkan array. Nampak ni? Yang ni array. Konsep dia array. You hantar bukan entire array. You hantar elemen setiap array tadi. Berapa banyak you hantar? You gunakan array punya data untuk you hantar. Tak semesti you hantar array juga. You boleh hantar macam ni. You boleh buat macam ni juga. Contoh contoh. Function array 10, kemudian you hantar x, you hantar y. Boleh ke? Tak ada masalah. Nampak? Boleh. Maksudnya you hantar 3 elemen. So dekat function mesti sambut 3 juga. Boleh? Ada yang tak faham setakat ni? Bolehkah? Boleh, sir. Boleh Alhamdulillah. Okey. Ada faham? Dah. Okey, kita lihat contoh dia. So, kita ada satu function. Nama dia element array. So, function ni duduk dekat bawah main. Ni main. Dia duduk dekat bawah main. So, kita automatic ada satu function prototype. Kita akan copy dia punya kepala dia. Kita akan paste kat atas. Dan end with the semicolon. So, kita akan declare integer I, X dengan satu integer X bracket 3 ni adalah array. Dengan array name ni adalah X. Size adalah sebanyak 3. So, dalam ni dia ada initialize setiap value tadi. Nilai value setiap nilai X tadi tu adalah 1, 2, 3. Print f initial value of the array. So kita nak print setiap value tadi. So kat sini backslash tab T ni adalah tab. 1 tab, 2 tab. Dia tab kat situ. So dia akan display tadi initial value of array X adalah 1, 2, 3. Kemudian kita hantar elemen. Kita hantar elemen dekat sini. Dan kita hantar elemen. So yang dekat sinilah. Okay, elemen ni. Nampak? Elemen array. Ni elemen array. Kita hantar x0, x1, x2. Kita hantar berapa? x0, x1, x2. Kita hantar individu elemen.
So kat sini dia akan sambut. Yang ni dia akan sambut, yang ni dia akan sambut. Nilai dia berapa banyak? 1, 2, 3. Kat sini dia akan buat apa? Dia tambah. Nilai A akan jadi apa? 2. Nilai A akan jadi apa? 3. Nilai B. B akan jadi 3. C dia akan buat apa? C dia akan dapat nilai 4. Okey. Kemudian dia dah habis dia. Okey, dia return. Okey, dia return balik. Kat sini tak ada. Okey, sepatutnya kat sini dia silap ni. Ni void lah. Sebab tak ada return. So dia buat dekat sini. Jadi void. Okay, dia tidak ada statement return. So, dia habis je statement ni, dia tak return value, dia void, sepatutnya void dekat sini. Kemudian, dia printf nilai tersebut. Apa akan berlaku dekat sini? Before ataupun initial value dia tadi, okay, sebelum kita hantar elemen, nilai dia ada 1, 2, 3 dan kita buat modifikasi dekat kita punya elemen tadi tempat yang saya sebut ni, kita buat modifikasi. Tapi setelah kita return balik, kita lihat balik apa yang berlaku dekat kita punya array adalah nilai tersebut adalah sama. Nampak sama nilai dia adalah sama. Nilai dia adalah sama. Sama. Okay. So bila you submit individu element pada sesuatu function, maka dia tidak akan kacau dia punya data tadi. Tapi bila you pass entire array dalam sesuatu function, maka apabila kita buat modifikasi pada data tersebut, dia akan update nilai dia. Contohnya, declaration yang sama juga sebelum ni. So kita akan lihat dekat sini, single statement yang ni adalah kita nak display dia adalah yang ini. Okay, yang ini. Okay, kita akan dapat yang ni. So entire array, nampak ni, saya pass entire array. Satu function nama dia adalah entire array, nilai X dekat sini, nilai X kat sini. So saya akan pass entire array iaitu 1, 2, 3 content dia. So yang akan sambut dia pada adalah yang ni, integer Y dalam bentuk, so sebab saya submit dalam bentuk entire array, so yang akan receive adalah dalam bentuk entire array juga. Kemudian apa yang saya buat dekat sini adalah saya buat modifikasi, modifikasi pada setiap elemen di dalam array dengan kita kalilah. So pada ketika Y sama juga dengan kosong, so Y kosong tadi tu saya akan kalikan dengan 2. Okay, so 1 kali dengan 2 dapat berapa? 1 kali dengan 2 kali dengan 2, so you akan dapat 2. 2 you kalikan dengan 2, you akan dapat 4. 3 setiap elemen you akan kalikan dengan 2, you akan dapat apa? 6. So dia akan update 2, 4, 6 di dalam mana? Di dalam array Y. Array Y, kan? Bila you return balik, apa yang akan berlaku dekat sini adalah bila you submit entire array, okay, dia hanya duplicate sahaja nama X ni dengan nilai Y. So apa-apa berlaku perubahan pada Y, automatic nilai X tadi ni, array X tadi ni, dia akan update. So apa yang akan berlaku dekat sini adalah array Y ni, array Y akan update array X. Siapa yang hantar dekat dia? Adalah array X. So array X automatic akan update nilai dia berdasarkan dengan proses ataupun modifikasi yang kita buat dekat kita punya function kat bawah ni. Okay, so dia akan automatic update, nampak kat sini. After pass entire array 2, 4, 6 ni dia akan update. Boleh? Ada tak? Setakat ni ada sebarang masalah? Ada sebarang soalan? Ada tak? Tak ada? Ada? Hello. Ada, sir. Okey kah? Sir, Ya. dekat void entire array tu bukan patut tak ada void dia sebab data dia return balik dekat main tu. Tak. Dia tak ada. Dia tak return. Nampak ni? Dia tak return. Ada perkataan return tak kat sini? Bila tak ada perkataan return, dia adalah void. Tapi bila ini adalah satu proses yang telah compiler ataupun kita kata standard. Bila you submit
entire array, bila you buat modifikasi pada function tadi, dia akan automatic update data asal pada siapa yang submit dia, siapa yang hantar data tadi. So daripada main yang hantar data adalah data X dan yang akan sambut adalah data Y. Dan Y tadi kita buat modifikasi. Lepas kita buat modifikasi, apa yang kita buat modifikasi tadi akan dipengaruhi oleh X tadi. Itu adalah standard. Itu adalah standard yang you tak boleh ubah. Maksudnya standard ni adalah yang telah dibuat oleh yang telah kita kata mereka dah set dah macam tu. Kan? You dah set dah macam tu. Kalau you hantar individu elemen, kalau you hantar elemen, so dia tak akan update. Kalau you hantar entire elemen, entire array, dia akan update. So bila dia hantar entire array, maka dia akan update. So kat sini tidak ada return lah. Kat sini tidak ada return. Yang ni salah ni, yang ni sepatutnya void sebab tak ada return. Dia tak ada return. So kat sini kalau dia return, mesti kena ada macam ni lah. X sama juga macam ni. Dia kena something ataupun M sama juga. So dia baru ada return value. Baru kena. So tapi dalam situasi ni disebabkan oleh standard yang telah ditetapkan. Bila you submit sahaja entire array, you buat modifikasi, maka dia akan update benda tu. Okay, boleh? Boleh Boleh. Okay, baik. So yang seterusnya adalah, yang terakhir sekali adalah dua dimensi. Dua dimensi ni maksudnya apa? Kita ada kita ada dalam bentuk, kita ada data dalam bentuk row dan juga column. So ni adalah row dan kita ada data dalam bentuk column. Dan cara dia adalah macam ni. Integer 6, 2, 3. Maksudnya kita create apa? Kita akan create dua row kosong dengan row 1. Dan kita akan create 3 ni. So ni RC, row, column. 3 ni adalah column kosong, column 1, column 2. So kita akan dapat kat sini 2 dengan 3 ni, 2 kali dengan 3 dapat 6. So kita akan dapat total data adalah sebanyak 6. So jadi kalau you create integer 6, 4, 10, apa yang you akan dapat total data adalah 4 kali dengan 10 adalah you akan dapat 40 data. So you akan dapat apa? 4 row. Okay. Row kosong, row 1 sehingga row apa? Row 3. Okay, row 3. So total row kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Column pula, column kosong sehingga column 9. Sehingga column 9. So you akan dapat kat sini. Kat sini total dia ada 10. Kat sini ada, total dia adalah 4. So total data yang akan dalam ni adalah sebanyak 4 kali 10. So macam mana kita nak akses setiap row dalam ataupun setiap data dalam ni? Macam mana kita nak akses? Macam mana kita nak akses yang ni? 5 ni. Macam mana kita nak akses? Okay. Okay, sebelum kita nak masuk akses data ni, okay. Okay. So kita akan nampak sini lah. So kita ada berapa kat sini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kita akan dapat ni adalah susunan dia. Susunan dia adalah dalam bentuk kolom. So ni akan dapat row kosong. Ni akan dapat row 1. So you akan letak lah data tu, you akan susun data tadi tu. You akan susun data row kosong, row 1. So ni akan dapat kolom kosong, kolom 1, kolom 2. Okay, ni kolom kosong, kolom 1, kolom 2. So dia akan dapat kat sini row data. Sorry. So dia akan dapat row kosong, row 1. Okay. So dia akan dapat kolom kosong, kolom 1, kolom 2. So row kosong, ni row kosong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian row 2, 4, 5, 6. 4, 5, 6. So macam mana saya nak akses 2 ni? 2 ni ada apa dah? 2 ni adalah row kosong dan juga kolom 1. Okay. So you akan dapat apa? Row kosong adalah kosong, kosong.
Kolom apa? Kolom apa? Kolom 1. Kolom 1. Kosong dan juga 1. So you nak access dia adalah 6 bracket 6 bracket apa? 6 bracket kosong 1. Okay. 6 bracket kosong 1. Okay. So untuk you access di dalam kandungan di dalam setiap elemen tersebut. Okay. Setiap elemen tersebut. Macam mana you nak access dia? Okay. Macam mana you nak access dia? Okay. Boleh tak? Boleh? Okay. So yang awak lihat kat sini. Initial array 3, 2. So 3 ni R, ni C. 3 row, 0, 1, 2. Kolom dia sebanyak 0, 1. Kemudian kita set. Yang ni dah create dah. Kita set pada row RC. Row apa? Row yang kedua. Kolom yang pertama. 0, 1, 2. Kemudian kita access row yang kedua. 0, 1, 2 yang ni. Kemudian ini kita access pada row yang kedua. Kemudian kolom yang pertama. Kolom 0, kolom 1. So yang ni. So ini adalah nilai dia. 27. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, senang je. Kan? Yang ni dalam bentuk 2 dimensi. Okey, dalam bentuk 2 dimensi. Contoh yang lain. Array 2, 3. Kan? Array 2, 3. Apa yang dia akan buat dekat sini? Nampak ni? Kita initialize. Apa? Row. Kita ada row apa? 2 row. R0, R1. Kita ada 3 kolom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey? So, ini adalah dia punya bentuk data yang akan terhasil di dalam memori tersebut. Kemudian kita ada contoh array yang kedua. Kita declare 2 row, 3 kolom. Kita declare lah. So, dia akan create slot 2 row, 3 kolom. Kan? 3 kolom. Jadi, apa yang dia akan buat dekat sini adalah dia akan masuk lah. 1, 2, 3, okay, 4, 5, automatik dia akan create kosong kat sini. Okay, so dia akan baca macam tu. Okay, bila you buat macam ni lah. Kan? Dia maksudnya kaedah susunan data. Kan? Kaedah susunan data ni adalah dia terus masuk, nampak ni. Ini ada pemisah untuk setiap row ni dia buat kali bracket. 2 kali bracket, maksudnya ada pemisah data dekat situ. Kan? Pemisah data untuk row pertama dengan row yang kedua. Untuk integer array 2 ni, dia tidak ada pemisah data. Tapi you buat satu row kat sini. You create satu row. Jadi dia akan assume data tu adalah dalam bentuk macam ni. 1, 2, 3. Kemudian you ada data 4, 5 ni, dia letak dalam bentuk susunan itu adalah dalam bentuk row. So next row apa dia? Next row apa dia? Next row adalah row yang kedua. Sebab row yang pertama dah telah diisi dengan nilai 1, 2, 3. Row yang seterusnya tadi, dia automatik letak. Cuma dari segi kita punya view, kita kata itu adalah row yang kedua. Tapi data compiler dia takkan tahu itu adalah row yang kedua. Dia akan terus masuk data next memory. So next memory tadi itu adalah, next memory location tadi itu adalah pada lokasi row yang kedua yang kita tahu. Tapi compiler dia tak tahu itu adalah row yang kedua. Dia hanya letak terus je data tadi itu dalam bentuk satu row. Faham tak? So yang ni adalah dia nampak kat sini. Dia lain sikit. Dia lain sikit. Okay, jadi macam ni. Okay. So kalau data yang seterusnya pula. Okay, yang ni pula. Baik. Ni. Ini dia akan dapat. Okay, so nampak. Ini dia akan jadi macam ni. Manakala ini nampak ada curly bracket dekat sini, ini adalah pemisah. Ini adalah pemisah row yang kosong, row yang pertama, row yang kedua. Kan? Jadi dia akan isilah data. 1, 2. Tapi, okey, aku dah create dalam memori aku adalah sebanyak 2 row. Dan pemisah untuk setiap row tadi tu adalah curly bracket dekat sini. Disebabkan data tadi kat sini hanya ada 2 data saja. Jadi maka data yang lain ni automatik akan diletakkan nilai kosong oleh compiler. Dia akan letak data kosong oleh
compiler. Kan? Jadi next data adalah row yang kedua, 4. Kan? 4. Jadi 4 tadi kita dah set dah perlu ada 3 kolom. Jadi dia akan buat apa? Dia akan tambah dekat sini, you hanya initialize nilai 4, maka nilai yang lain ni akan default kepada nilai kosong oleh compiler. Boleh? Okay, so pemisah untuk setiap row tadi tu adalah curly bracket di dalam, kita ada satu curly bracket yang besar, kemudian kita ada satu curly bracket yang kecil-kecil di dalam dia. So curly bracket yang kecil-kecil di dalam curly bracket yang besar tadi tu adalah pemisah kepada nilai row tadi tu. So yang first akan jadi row yang pertama, yang seterusnya akan jadi row yang kedua, dan seterusnya ada curly bracket akan jadi row yang ketiga. Okay, so itu adalah cara dia. Dan macam mana kita nak access setiap konten di dalam row tersebut, adalah kita akan buat kat sini lah. First tadi row, for statement, kita ada for statement pada row, for statement pada column. So kita akan baca row kosong. Kalau kat sini awak nampak ada pemisah di dalam satu curly bracket yang besar ada 3 curly bracket group dia. 1, 2, 3. So ni akan jadi row kosong, row 1, row 2. So kita ada kolom yang pertama, kolom yang kedua. Kolom yang pertama, kolom yang kedua. So total kolom kita ada 2. Jadi kita total row kita ada 3. So pada row yang kosong kita akan bacalah data dia tadi, row kosong. So kita akan bacalah X row dan juga kolom. So X kosong, kolom yang pertama. Lepas tu kita akan baca kat sini adalah X kosong kolom yang pertama. Apa nilai dia? Adalah nilai 1. X kosong, ini kolom yang pertama adalah kolom 0, kemudian kolom yang pertama adalah nilai 2. So habis dah. Bila habis yang complete kolom yang pertama dan juga yang kedua pada row yang pertama, iaitu pada row R0, kemudian dia akan jump kepada row yang seterusnya, row yang pertama, row yang kedua pula dengan mewakili kepada R1, kemudian dia akan akses setiap kolom di dalam row yang kedua tadi. Jadi row yang pertama dia akan akses data dia adalah 1 dan 2. Row yang kedua nilai data pada setiap kolom tadi iaitu 3 dan juga 4 dan seterusnya. Okay, boleh Alright, so itu ada, so di dalam, jika awak lihat ni di dalam for kat sini adalah merujuk kepada group row, kemudian di dalam for tadi tu maksudnya dia ada loop ni adalah loop row, di dalam row ada loop column. So kolom 1, 2. So habis kolom 1, 2, next row pula. So dia akan buat. Maksudnya di dalam for statement ada lagi satu for. Di dalam satu for statement ada lagi satu for dekat situ. Alright, so bila nanti you buat lab nanti you akan nampak lebih detail lagi berkaitan dengan array ni nanti. So saya rasa ni exercise yang you boleh buat.